Apa acting Cikgu Usau? Cikgu Usau dah tak ada. Ya. Dah selesai. Boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman jamaah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan insyaAllah dengan ummul kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana walhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, dan terima kasih di atas kehadiran teman-teman para jamaah yang saya hormati sekalian, memberikan sokongan yang berterusan kepada program-program yang diadakan oleh Masjid Kampung Siglap ini insya-Allah. Izinkan saya mengajak teman-teman jamaah untuk kita meneruskan penghayatan kita pada surah Al-Ma'un, yang mana walhamdulillah kita telah pun melangkah ke bahagian yang kedua, iaitu bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum 'an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai terhadap ataupun lalai dari salatnya. Dan kita sedang berligar dalam memperkatakan lalai dari mengerjakan salat. Sama ada terus tak buat, ataupun buat kerana sesuatu sebab, ataupun apa jua pun. Termasuklah lalai ketika yang ini maksudnya tidak khusyuk. Dan inilah yang sedang kita perkatakan dan kita terhenti dalam pertemuan yang lepas. Untuk menggapai khusyuk dalam solat, saya pasti pencerahan tentang khusyuk telah pun disentuh oleh Ustaz Hafiz. Saya dengar bersemangat daripada bawah sebelah sana. Saya dapat dengar semangatnya beliau berkongsi makna khusyuk. Saya pergi ke bangunan Darul Quran pun masih kedengaran suara beliau dan sebagainya. Walhamdulillah. Cuma bila saya ke ruang terbatas, saya tak dengar lah, sebab saya perlukan khusyuk pada ketika itu. Jadi alhamdulillah. Jadi persoalannya adalah sebagaimana yang dikupaskan oleh para ulama, sedikit tambahan daripada apa yang telah pun sama-sama kita hayatinya yang lepas. Nak menggapai khusyuk di dalam solat itu sendiri, ia perlu diusahakan dari luar solat dan semasa solat itu sendiri. Dan di sinilah kita terhenti dalam pertemuan yang lepas sebelum kita menyambung kembali menerusi nota yang baru ditebarkan. Berhubung dengan nota ni, para jamaah dirahmati Allah, ada sebahagian daripada kita yang begitu sukar untuk membaca nota daripada
daripada handphone, daripada tabs dan sebagainya, masih memerlukan hard copy. Itulah sebab saya mencetak, tapi tak banyak. Sebab saya pernah mencetak 20, nampak 20 piece, 20 copies, ada lebih. So saya kali ini dah sejak beberapa sesi ini, saya mencetak cuma setakat 15. Ngam-ngam lah saya rasa, mudah-mudahan. Yang boleh menggunakan apps, boleh tengok dan sebagainya, itu amat baiklah daripada apa yang kita postkan. Kalau sempat sebelum, kalau tak sempat, kita qada lah selepas nota tu dihantarkan dalam bentuk soft copy-nya. Cuma ada yang timbulkan, saya bila soft copy tu saya tak boleh nak catat. Tak boleh nak catat, catatan itu. So ada pula yang terus reply, saya terus catat kat sini. Oh, hebat. Itu saya tak boleh kata apalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan berkekalan. Dan bila ditanya, pernah? Jangan cakap tak pernah. InsyaAllah. Okay. Baik, izinkan saya menyambung. Menggapai khusyuk di dalam solat. Pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antara langkah-langkah? Ini semua usaha. Langkah-langkah ni usaha yang perlu dibuat. InsyaAllah akan kita perkatakan juga tentang bagaimana khusyuk ini terkait rapat dengan hati kita, dengan minda kita, dengan apa yang pernah kita laluinya dalam surah Asy-Syams, iaitu daripada sudut rohani kita dan sebagainya. Maka antaranya adalah memperbaiki, dan ini membantu untuk mendapat khusyuk di dalam solat, memperbaiki dan memahami bacaan solat. Memang kita akur yang apa yang kita lakukan dalam solat, walaupun kita orang Melayu, kita tak boleh mendirikan solat dalam bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kita translatekan semua dari bahasa Arab ke bahasa Melayu ataupun bahasa Perancis ke bahasa apa ke whatever lah, dan sebagainya. Jadi bila setiap apa yang kita lafazkan, yang kita ucapkan, kita dapat memahaminya, itu sangat membantu. Ada orang yang secara peribadi lah, saya sendiri secara peribadi, waktu gigi dahulu, masih sekolah SD lagi, peringkat rendah, kerana kita ialah anak diasuh di madrasah, tok-tok. Jadi apa yang saya ini pada ketika itu adalah nak khusyuk dalam solat ni, saya bayangkan bentuk tulisannya. Saya bayangkan. So ini dapat membantu, sehingga kan kawan sepak bola depan ni kita tak sadar. Kalau tidak kita tahan gitu je kan, sebagainya. So jadi itu membantu. Tapi kalau kita dapat memahaminya, memahami bukan dasar translation sahaja. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Ustaz Abdullah kat depan imam, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pun translate, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bukan itu yang dimaksudkan. Kerana yang di sini ditekankan adalah memahami. Sebab itu apa yang sedang kita hadiri ini, pengajian-pengajian tafsir ni, adalah untuk membantu kita memahami Al-Quran yang kita baca. Sebab pernah kita ambil dulu jauh sebelum ini, kalau kawan-kawan padi ni yang lepas ni, baru mereka lalui dalam sekitar beberapa minggu. Mempelajari Al-Quran ini sama ada daripada sudut bacaannya, seperti ilmu tajwid, ilmu qiraat dan sebagainya, dan juga memahami daripada sudut pelajari bahasanya,
Dan yang ketiga adalah pelajari daripada sudut pemahamannya, maknanya. So ilmu tafsir merupakan salah satu di antara cabang untuk memahami Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah. Yang kedua, berusaha menghadirkan hati dan memberi tumpuan penuh. Menghadirkan hati, saya pasti bab ini pun Ustaz Hafiz dalam pengajian hadis minggu lepas banyak menyentuh. Kita hadirkan hati. Walaupun solat kita tu letaklah zuhur 4 rakaat 5 minit kita habiskan. Bukan bermaksud 5 minit tu kita tak ingat benda lain. Kita tak ingat benda lain. Memang time makan kadang-kadang mak mertua lalu pun tak nampak. Itu wallahualam. Tapi bab solat bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah walaupun kita dah termelayang sekejap, terkhayal sekejap, cepat-cepat patah balik. Cepat-cepat patah balik. Itu yang semalam pula, minggu lepas sebelum kita bersurai, dalam sesi selepas kelas, Syekh Al-Fadil Al-Habib Tuan Haji Sahri kita, apa istilah yang beliau guna pakai? Concentrate, fokus. Itu yang istilah yang beliau guna pakai. InsyaAllah. Memberi tumpuan yang penuh. Macam kita katakan, saya bawa contoh minggu lepas, hatta sejadah bagi sebagian orang pun, bila nak sujud, dia tak nak sejadah yang ada kerawang-kerawang ke, yang ada corak-corak ke, dan sebagainya. Dia nak plain saja. Sebab itu kalau kita lihat hikmah di balik Nabi bukan melarang, amat tidak menggalakkan orang yang makan bawang datang ke masjid, sebab dia boleh menjejas ni tumpuan. Allahu Akbar. Alamak, dia punya body odor tu sungguh harum, semerbak, sampai aku mau pengsan pun ada, dan sebagainya. So itu boleh menjejas orang sebelah menyebelah, daripada memberi tumpuan yang penuh. Boleh menjejas secara tidak tanpa kita sadarilah. Itu bukanlah bermakna orang yang baru habis makan bawang ke apa ke, dia jumpa Ustaz Abdullah, can you allow me to be imam? Wah, dia nak ambil take over Ustaz Abdullah punya peranan untuk jadi imam. Apa pasal? Sebab dia baru habis makan bawang. Jadi kalau dia dekat depan seorang-seorang, dia tak ganggu yang lain. InsyaAllah. Tapi dia tak sedar. Kadang-kadang bau dia tu tinggalkan kat mikrofon pun. Dia imam zuhur sampai imam isyak boleh bau. Okey. Berusaha menzahirkan rasa ta'zim, malu, takut dan raja. Ini banyak disentuh panjang lebar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Kalau kita nak lihat dengan bahasa yang lebih mudah kita fahami, perbahasan ini dibahaskan di pencerahan yang dibuat dalam buku Bimbingan Mukminin. Translationnya lah dalam bahasa Melayu. Rasa ta'zim. Apa makna ta'zim? Mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Seumpama kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan maknanya besar fizikal, tapi besar daripada segi minda kita. Betapa orang, kalau orang lah, umpamanya Haji Syahri, orang yang kalau dalam army pangkat paling tinggi apa? Colonel, General. General. Dia tak sampai lagi. Okeylah, letaklah antara sarjan dengan lieutenant. Okey, lieutenant lagi tinggi kan? Umpamanya.
Sekarang sarjan, antara jumpa sarjan dengan kita bertemu dengan jumpa sarjan dengan apa? Lieutenant. Sudah barang tentu lieutenant lebih tinggi. Jadi itu yang dimaksudkan kita menzahirkan ta'zim ini. Maknanya Allah Maha Besar adalah Allah ini Maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Itu yang saya katakan. Ada setengah orang ahli sufi, mereka ni bila gatal di sini, contoh mereka tahan garu. Apa garu Kegaruk. Garu ke garuk ke dan sebab dia tahan sebab apa yang dia baca, apa yang dia hayati imam baca lebih besar daripada benda yang datang ni, yang menggaru. Sebab dia tahu kalau aku garu nanti kat sini gatal, start kat sini pula gatal, lepas tu beralih kat sini gatal. Jangan ada orang gitu kan, memang menggatal. Jadi itulah. Jadi akan ada je yang tak akan berhenti. Jadi dia akan merasa ta'zim, malu terhadap kekurangan-kekurangan dia, nikmat yang Allah beri, sedangkan maksiat yang dia balas. Apa madu ku beri, tuba yang kau balas. Tuba tu sebenarnya baik tau. Tuba tu baik. Spell tuba je Tuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Hadis. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam bermula ibarat orang dagang. Wa sayaudu ghariban, dan bakal kembali seperti orang dagang. Asing lah, orang asing. Fatuba lil ghuraba. Alangkah beruntungnya orang yang tuba tu beruntung. Apa kata? Dibalas. Itu yang kat Medan tu, yang cantik tu. Danau apa? Kan cantik. Dan sebagainya. Jadi madu ku beri, tuba kau balas, lagi bagus lah sebenarnya. Terbalik pula. Okay. Malu so malu. Nikmat yang Allah berikan, sedangkan kita balas dengan maksiat dan sebagainya. Takut. Ini takut, kita sedia maklum takut kerana diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, kita dah pernah perkatakan khasyah. Antara khasyah dengan khauf dalam surah apa? Beberapa surah yang lepas lah, seingat saya. Yang mana kita dapati bahawa tahap takut ini adalah berbeza, bertahap-tahap lah rasa takut. Takut antara tak buat dengan buat, so dia buat. Bila buat, takut tersilap. Bila buat, satu takut tersilap. Bila buat, takut tak sempurna. Penghabisan, bila buat sempurna, takut tak diterima. Ataupun cabang satu lagi, insya-Allah akan kita ambil ayat selepas ni. Alladzina hum yura'un. Buat rasa sempurna, takut riak. So takut, ni semua takut ni. Tapi bukanlah at the end takut ni, alah daripada aku ni buat gini, lebih baik aku tak nak buat, tak payah buat. Ini bukan isu antara buat dengan tak buat. Ini tahap dia. Dan raja, sebab itu takut ni perlu disertai dengan raja. Raja bukan yang ada petis yang ada itu. Itu roja. Ini raja. Raja ini mengharap. Itulah tadi. Bila buat, antara buat dengan tak buat, dia buat. Bila buat, dia mengharapkan supaya diterima. Dia mengharapkan supaya apa yang dia buat sempurna. Dan seterusnya. Letakkan raja itu sendiri. Ini perlu kepada proses.
termasuk di luar solat. Dan menjaga tata tertib solat. Menjaga tata tertib solat. Kita sedia maklum, solat ni pun ada tata tertibnya. Sebab itu kalau kita lihat, masuk waktu, pakaian sempurna dan sebagainya. Sebab itu dalam solat berjamaah, kalau kitab-kitab lama sampai dikatakan, antara baju berwarna dengan baju bercorak, pilih baju warna tapi plain. Antara baju plain dengan baju putih, pakai baju putih. Antara baju putih dengan tak pakai baju dan sebagainya, tak boleh juga. Dia tak pakai baju, banyak panau pula apa-apa ni kan. So menjaga tata tertib solat lah. Sebab itu antara pakaian ketat sehingga kalau nak duduk, nak bangun boleh menjejas, kenapa tidak berpakaian labuh, longgar ikat kuat, insya-Allah. So labuh dan ini termasuklah menjaga. Ya. Lipat. Melipat apa? Ya. Tak boleh lipat. Tak boleh lipat. Tapi kalau tak panjang, cari yang tak panjang. Pakai seluar pendek. Okay? InsyaAllah. Keren. Ni luar biasa ni orang ni solat ni. Bawa dia air. InsyaAllah. Punca lalai solat tak dapat dinafikan. Antaranya jahil. So tidak mengambil berat terhadap solat, kewajipan solat. Ataupun memang ikatlah, terus tak buat. Ataupun puncanya tidak menumpukan perhatian sehingga menyebabkan lupa nak buat, lupa nak baca, lupa rakaat, lupa angkat jari bila tahiyat, lupa goyang-goyang jari bila tahiyat dan sebagainya. Tak ada lah kan. Sebab itu nak kena tahu. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh, bab solat ni ada yang dikatakan sunat-sunat itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Yang mana sunat hayat nak tinggalkan pun is okay. Malah dalam ketika-ketika tertentu lebih elok tinggalkan yang hayat. Kalau ab'ad ini boleh terjejas. Dan sunat ab'ad ini pun wajar ditinggalkan. Cuma kena sujud sahwi. InsyaAllah. Kalau rukun. Tertinggal rukun. Ulang balik. Okey. Ini semua perkara basic lah. Alah. Kacang aku dah khatam dah. Alhamdulillah. Dan tidak ikhlas. Ini yang insya-Allah banyak terkait dengan ayat selepas ni insya-Allah. Mengakibatkan perkara-perkara di atas. Boleh jadi lupa, boleh jadi ingkar, malah boleh jadi tak ambil berat terhadap kewajipan solat itu sendiri. Allah beri semacam satu isyarat kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah 45. Firmanullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, melalui ataupun dengan jalan sabar, was-salah, dan juga salat. Ini dua tools untuk mendapatkan isti'anah, mendapatkan pertolongan daripada Allah. Wa innaha, dan sesungguhnya dia ni wa innaha, ha di sini yang dimaksudkan adalah as-salat. Sebab as-sabar muzakkar. Bagi yang ambil bahasa Arab. Sebab itu diterjemahkan dan sesungguhnya sembahyang itu. Ha di sini kembali kepada as-salat. Padahal Allah berikan dua. Sabar dengan salat.
Tapi sesungguhnya solat itu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. So, khusyuk tunduk hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak, ia berat. Dah 4 suku, aku belum zuhur lagi, umpamanya. So buat kalang kabut lah. Ataupun buat baru rasa solat subuh, sekarang dah zuhur pula, umpamanya kan. Padahal dah berapa jam, dah pergi pasar, dah balik, dah goreng ikan, dah sembelih ayam, sebagainya. Solat orang munafik yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 142, hadis-hadis tentang solat orang-orang munafik ni banyak. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik ini, yukhadi'un Allah, mereka ini melakukan tipu daya terhadap Allah, wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah itulah yang menipu mereka. Allah bersifat intiqam, bertindak balas. Mereka buat baik, Allah balas dengan baik. Wa idza qamu, ini portion yang kita sedang perkatakan. Dan bila mana mereka itu berdiri ila solat, untuk melakukan solat, qamu, mereka buat juga, tapi kusala, iaitu dengan malas. Dan terkait dengan ayat selepas ini, yura'unan nas, mereka ini berdiri dengan malas, tujuan untuk memperlihatkan sembahyangnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka ini tidak berzikir mengingati Allah kecuali sedikit. Sebab itu ada sebahagian orang, bila ditanya, Ji, marilah pergi masjid. Apa, solat kat rumah je. Saya tak nak riak, takut tunjuk-tunjuk. Jadi saya solat di rumah, orang tak nampak. Alhamdulillah. Bukan tak nak pergi masjid. Ada orang berikan alasan macam tu. Apa pendapat? Alasan begitu baik tak? Dia tak nak pergi masjid sebab bagi dia, kalau pergi masjid, nanti dia orang bilang, umpamanya Nabi pernah bersabda kan, kalau kamu melihat seorang itu sering berulang alik ke masjid, saksikan dia tu beriman kan, orang mukmin. Jadi takut nanti orang katakan dia, Pak Haji ni, Masya Allah, rajin solat, rajin beribadat, pergi masjid, Masya Allah. Dia takut orang puji dan timbul pula riak pada dia, jadi dia solat kat rumah. Dia tak nak pergi masjid. Apa? Ada pandangan? Kita pause, discuss sekejap. Orang yang menggunakan alasan seperti ini. Silakan, Haji Sari. Dah garuk-garuk mata ni. Okey. 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 Contoh ataupun alasan tadi sesuai tak? Apa orang kata? Alasan yang dia berikan, dia tak nak pergi masjid sebab ni lah. Tak sesuai Okey. Okey, Haji Tuan Haji Tarikh. Okey. Okey. Tak timbul. So, you disagree lah. Tak setuju lah dengan alasan yang orang berikan. Okey. Nampak? Dua pandangan tak setuju.
Muslimah ada setuju? Tuan Haji Farouk. Yes. Okay. Yes. Mereka ada mereka tu ada, kalau kita fardu ain, mereka ada wajibul ain, wajib ain. Sah. Detail tu imam kita ni, mazhab Hanafi memang. South Africa kan. InsyaAllah. Kita dengar tu, kita berempat ni. Okey. InsyaAllah. Okey. Alasan tadi tu kurang sesuai. Ana agree dengan apa ketiga-tiga Tuan Haji Farouk dan telah share. Itu kurang sesuai lah. Sebab ada tuntutan untuk solat berjamaah. Sebab alasan yang diberikan tak tukut ini semua, itu mungkin datang daripada perasaan dia sendiri. Orang tak ada sangka pun. Orang tak ada cakap pun. Dia sangka saja. Dan ini yang akan kita berligar padanya. Allazina hum yura'un. Ayat yang selepas ini insya-Allah. Jadi kesimpulannya adalah mendirikan solat itu kerana alasan yang malas. Itu adalah sifat orang munafik. Salah satu di antara ciri-ciri malas, ciri-ciri kemalasan dalam solat adalah mentakhirkan waktu. Yes. Melambat-lambatkan solat. Macam especially solat apa? Asar. Sehingga dia takkan, kata dalam hadis kan, dia takkan tunduk sebagaimana tunduknya orang-orang menyembah matahari. Dia tunggu matahari terbenam 1 jam baru dia nak rukuk, baru dia nak sujud. Jadi percepatkanlah. Dikatakan semua solat waktu afdalnya adalah awal, kecuali Isyak. Ada dua pendapat. Solat Isyak, ini bab ni kalau Ustaz Hafiz dah sentuh, saya tak nak cakap. Ustaz Hafiz dah semangat cakap. Okay. Kecuali solat Isyak. Kalau ikut kepada pendirian Abu Bakar, awal waktu. Kalau ikut kepada resmi Umar, akhir waktu. Dan bila kedua-duanya bertemu dengan Nabi, Nabi bila tanya kepada Abu Bakar dan Umar, bila engkau solat Isyak, wahai Abu Bakar, bila engkau solat Isyak, wahai Umar, Nabi tak komen apa-apa. Cuma Nabi katakan, sikapmu wahai Abu Bakar seumpama Nabi Ibrahim. Bapa dia yang buat patung berhala ni semua, apa kata Nabi Ibrahim kepada Azar bapa dia? La astaghfiranna lak. Aku akan memohon pengampunan bagimu. Minta ampun. Buat ini Nabi Ibrahim sayangnya. Tapi kalau Umar macam Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh berdakwah, apa dia buat? Mereka tolak. Nabi Nuh buat apa? Berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang kapiak sekalipun. Tenggelamkan semuanya. Tegasnya Nabi Nuh, sebagaimana tegasnya prinsip yang dipegang oleh Umar. Jadi Umar pilih solat akhir waktu. Itu Isyak je lah. Tapi yang lainnya tetap di awal waktu. Okey. Ini yang telah pun kita lalui. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isyak dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun dalam keadaan merangkak. Iaitu di sini saja dah cukup untuk menekankan pentingnya solat berjamaah. Especially solat Isyak dan solat subuh. Tapi solat Isyak, lepas solat Isyak balik. Nak subuh datang lagi, bukan tidur kat masjid. Untuk solat Isyak, apa pasal tidur kat masjid? Saya nak berjamaah subuh.
Bukan itulah. Lagi-lagi dalam suasana COVID dan lebih-lebih lagi dalam suasana masjid yang telah pun dibangunkan pagar. Okey. Boleh? InsyaAllah. So kita berpindah insyaAllah. So far ada soalan? Amalan yang paling disukai Allah, solat dengan menjaga waktunya. Kemudian apa? Berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian apa? Berjihad di jalan Allah. So berjihad di jalan Allah martabat yang ketiga, sedangkan berbuat baik kepada ibu bapa yang kedua, menjaga solat adalah yang pertama. Sebab yang pertama ni, orang yang menjaga solatnya, insya-Allah dia akan menjaga kedua orang tuanya dengan baik. Dan dia pasti bila mendapat seruan jihad, dia akan pergi. Sebab orang yang menjaga solat. Kalau itu dah beres, yang lain insya-Allah juga beres. Kalau itu beras, yang lain pun jadi beras. InsyaAllah. Tak beres. Okey. Tuan Haji Rahim. Okey. Okey. Lepas awal waktulah. Tapi pukul 2 tu masih sempat lah. It's okay. Macam orang, ya betul. Macam orang driver bus, SBS, umpamanya, dengar waktu solat, azan ini saja, passenger dia suruh turun ataupun suruh tunggu. Allah Maha menyaksikan. Saya pernah berpengalaman, waktu itu kami daripada bus express daripada Madinah nak balik ke Mekah. Driver bus ni gini. Masuk waktu saja, ketika itu waktu asar. Sedangkan mungkin tak berapa jauh lagi dah sampai Tan'im. Dia nak masuk ke Mekah. Dia bersanggup kat highway tu, dia berhenti bas. Dagiga. Orang sana selalu dia sebut dagiga. 1 minit dia minta. Untuk dia bentang sejadah, dia solat. Passenger kau tunggu dah. Solat asar. Kebetulan dalam bas itu ada seorang pensyarah Universiti Madinah. Terangkan pada dia. Awal waktu adalah sunat. Waktu tu sendiri panjangnya wajib. Solat di awal waktu sunat. Tapi kerja kau ni yang sedang kau buat wajib. Wajibul gunah lagi. Wajib. Tak kena kau tinggalkan passenger macam tu, sedangkan kau mendirikan solat. Kau boleh solat kemudian masih ada waktu bila sampai Mekah, ataupun nak berhenti kat Tan'im sekejap. Kau maklumkan dengan yang lain, Tan'im dengan Mekah cuma setengah jam je ataupun kurang dengan kalau naik ke bas. Okeylah, ala kulli hal. So Haji Rahim. Oh. Yes. Membahayakan keselamatan nyawa. Itu dalam bab darurat yang kita berkatakan. Hanya untuk solat kat situ. Memanglah solat tu kat mana-mana tu, masjid tu, tempat tu suci, boleh solat. Tapi kalau tempat itu jangankan membahayakan, menyusahkan orang. Belum tahap bahaya. Bahaya orang, bahaya diri, belum tahap tu. Menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Kita solat tempat laluan, tempat orang keluar, dekat pintu. Kita solat kat situ. Dah lah tu, rakaat pertama Ali Imran, rakaat kedua An-Nisa, terus panjang-panjang sebagainya. Orang nak keluar sebab orang ni pula dia dah baca hadis. Ustaz Hafiz pernah terangkan, ya,
menunggu orang solat 40 tahun lebih utama daripada lalu melintas depan orang solat dan sebagainya. Alamak, aku nak kena tunggu 40 tahun ke orang ni? Sedangkan menyusahkan orang, kita dah pernah lalui dalam pertemuan kita. Dasar dalam Islam adalah jangan sampai ibadah kita menyusahkan orang. Kan? Jangan sampai. Jadi begitulah. Jadi macam tadi Tuan Haji Rahim share, memang tidak wajar. Sebab itu ramai. Antaranya Dr. Mazhar pun ada kongsi. Ada tegur perbuatan yang seperti itu. Memang tak kena. Ibadah-ibadah juga, tapi cara pelaksanaan macam tadi solat, menggapai khusyuk dalam solat, tata cara menjaga tata tertib solat dan sebagainya. Apa ni? Dah okey? Boleh kita sambung? Okey, ini adalah boleh dikatakan another chapter lah. Orang-orang yang dikatakan sebagai huraian, yang dimaksudkan orang-orang yang lalai daripada solatnya, allazina hum yura'un. Juga orang-orang yang berkeadaan yura'un. Yura'un maknanya nak menampakkan kepada orang lain. Menunjuk-nunjuklah. Itu yang disebut riya. Bangga diri dalam ibadat. Wa yamna'unal ma'un. Ayat ke-7, ayat terakhir. Dan juga orang-orang yang tidak memberi sedikit pun, yamna'una, sedikit pun pertolongan kepada orang-orang yang berhak mendapatnya. Al-ma'un ini. InsyaAllah huraian-huraiannya akan kita lihat. Ayat ke-6. Banyak berkisar dalam soal riya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berkeadaan riya. Maksud riya secara dasar adalah menunjuk-nunjuk, memperlihatkan kelebihan atau kebaikan kepada orang lain. Ini dasarnya. Riya itu adalah first sekali dia nak tunjuk-tunjuk. Tunjuk-tunjuk dia adalah kepada orang lain, dengan tujuan nak menunjukkan kelebihan dia atau kebaikan dia, ataupun apa yang orang itu tak ada ataupun orang lain tak ada. Buat, orang lain pun tak buat. Pahamnya? Kau pernah jumpa hadis ni? Kau tak pernah jumpa? Alhamdulillah. Aku attend kelas Ustaz Hafiz. Aku dapat hadis ni. Umpama. So, ini boleh jadi riak. Sebab itu jangan hadir kelas Ustaz Hafiz. Gitu ke kesimpulannya? Tidak kan? InsyaAllah. Ustaz Hafiz tengok live streaming ni. Jadi dia tunjukkan kelebihan kepada orang. Mesti ada something kat dalam kepala dia, dalam hati dan minda dia, fikiran dia, yang dia nak tunjukkan ini. Kalau tunjukkan setakat habis kelebihan kepada orang lain, itu riak. Tapi kalau dia tunjuk tujuannya nak menyakitkan orang tu, kau tak buat tau, aku buat. Alhamdulillah, syukur. Syukur juga, syukur kepada Allah, aku buat. Macam dalam ini tadi image pun ada lesen juga kan. Aku bina 7 masjid, main-main ke? Kat Pulau Jawa dan sebagainya. So, dia nak perkatakan orang tu tak buat. Tapi tujuannya nak menyakitkan hati orang itu. Itu dah bukan lagi setakat riak.
Itu dah apa? Ha? Ujub lagi bawah. Dia lah atas, lagi sikit atas. Ha? Ha? Takbur pun dia, dan sebagainya lah. InsyaAllah akan kita perkatakan. Maknanya itu lagi jahat. Nak menimbulkan permusuhan, kebencian dan sebagainya. Tapi dengan cara menunjuk-nunjuk. Sebagainya. Okey. Riak berlaku apabila seorang Muslim memperlihatkan amalnya. Riak berlaku apabila seorang Muslim. Kalau orang kafir jangan ceritalah. Perangai dia macam tu ke, sifat dia, tabiat dia, tabiat dia, dia bermasalah. Yang nak kita lihat adalah orang Muslim ni memperlihatkan amalnya kepada manusia dengan tujuan dan harapan mendapat pangkat ataupun mendapat kedudukan ataupun at least sekurang-kurangnya pujian dan segala bentuk keduniaan lainnya. Biar orang puji. Kalau kau nak aku cakap pada kau ni bukannya apa, kau tolong bagi tahu. Yang ada orang macam tu kan. Aku ni dah buat dah bina pesantren dekat mana? Dekat Batam. Saya main dekat-dekat dekat Batam. Umpamanya aku buat. Aku bukannya apa, aku cakap ni supaya engkau bagi tahu orang lain. Bagi tahu orang lain. Riak tak tu? Ya ke? Ini word dia. That's why inilah dikatakan dengan tujuan. Adanya tujuan. Adanya tujuan. Aku cakap macam ini untuk engkau bagi tahu orang lain tujuannya apa. Besar-besarkan, biar orang puji, biar orang kenal aku, esonlah orang dan sebagainya. Ya. Umpamanya. Ya. Banyak orang macam tu ya. Yalah cikgu lagi ya. InsyaAllah. So maknanya mesti ada tujuan. Kalau orang tu memang jenisnya, sebab itu jangan jadi sampai penyakit ni, jangan sampai jadi penyakit yang terus melekat. Sikit-sikit, show off kata orang tu, nak bagi tahu. Sikit, cakap sikit je, selalu corner baring. Pergi, aku bikin pesantren kat Batam. Umpamanya. Yang tak ada cerita kena-mengena. Cerita pasal masak kuih pun, tiba-tiba balik kepada, bikin pesantren kat Batam. Dan sebagainya. Sebab itu saja yang dia buat. Sebagainya. Okey, so jadi mesti ada tujuan. Dan tujuan sebenarnya untuk mendapat pangkat, kedudukan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini dasarnya lah. Dan ini dicakapkan, ditunjukkan kepada orang. Keluar duit. Ini contoh pernah kita ambil. Keluar duit. Tabung masjid. Pula transparent kan. Besar. Masuk 1,000 notes. 1,000 notes. Dia tak lipat. Dia buka. Tengok keliling dulu masuk. Dan sebagainya. Ini dia tak? Tergantung. Ini yang kalau silap kena gantung. Okey. Tergantung. Sebagai galakan kepada orang. Masya Allah. Okey. Masya Allah.
Haji Salim macam tu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Taruh $2 orang kata, taruh 1,000 orang kata. Yelah, coins bunyi ke? Notes mana bunyi? Oh. Macam main jackpot jackpot yang keluar duit banyak kan. Dan sebagainya. Dia ada tu. Ha. 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 Yang tunjukkan baik. Okey. Okey. Riak dan sebagainya. Tunjukkan di mana baik. Macam Haji Syahri cakap dan buat. Iaitu dia nak menggalakkan orang supaya nampak orang. Kesian masjid punya tabung ni macam kosong, tak ada orang isi. Mudah-mudahan dengan perbuatan aku yang pertama, adalah orang yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya mengambil. Oh, okey. Nak menggalakkan. Jadi dia cakap untuk menggalakkan orang lain. Akhirnya adalah Allah tahu apa tujuan. Nak dikategorikan dalam riak ataupun sebagainya, tengoklah. Riak adalah penyakit hati. Ini dia. Yang terbit dari penyakit-penyakit hati yang lain, ujub dan takbur. Kalau kita lihat kepada penyakit ini adalah akibat ujub. Apa dia ujub? Merasa diri ini hebat. Dia cuma setakat bukan nak tunjukkan, dia baru rasa saja. Sebab itu bila pandang kepada cermin, kita bercermin ni, tengok muka sendiri, alamak, aku ni lawa betul lah. Okey lah, aku ni handsome burger, dan sebagainya. Dan sebagainya. Tengok apa Nabi ajarkan. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau perelokkan kejadianku, perelokkanlah akhlakku. Jadi akhirnya didasari dengan akhlak. Didasari dengan akhlak. Ujub ni satu penyakit yang merasakan, kadang-kadang dia macam, aku show off dia. Macam rasa, kadang-kadang orang lain tak rasa pun. Shock sendiri. SS. Dia rasa, umpamanya, aku senyum, aku rasa senyum aku adalah senyum makrifat. Umpamanya, aku kalau macam mana, dia rasa sendiri. Ini ujub. Dan akan mengakibatkan daripada ujub ini adalah takbur. Takbur lebih lagi. Takbur lebih up lagi. Sombong. Kalau takbur tu terjemahannya adalah sombong. Iblis ni, dia ada takjub dia. Apa dia? Aku diperbuat daripada api. Takburnya dia, bila dia comparekan, aku daripada api, Adam daripada tanah. Api dengan tanah, api kena bayar bil, mate. Tanah, sekali bayar je. Sewa tak siap. Bayar, tapi orang lain bayarkan. InsyaAllah. Takbur, yang mana akhirnya membawa kepada riak. Dia tak begitu saja, mesti berpunca daripada sini. Tapi punca yang lebih mendasar adalah tidak ikhlas.
Sebab itu amalan kita ni, biar kita mengharapkan ikhlas. Ini punca dia. Punca utama. Ini akibat dia. Kalau ikhlas tu tidak ada. Dan ini bukan mudah. Sebab itu Iblis pun buat pengakuan. Aku akan berjaya menyebabkan mereka ini la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan membuatkan mereka terduduk daripada menempuh jalanmu yang lurus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Iblis tak boleh. Dia akur. Iblis ni dia dah study dah. Dia bahawa dia akan kalah terhadap mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Mukhlasin ni orang yang buat sesuatu amalannya itu tak lain semata-mata kerana Allah. Dalam surah Al-Kahfi, kan? Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi sejurus selepas kisah Ashabul Kahfi? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama-sama dengan orang yang yad'una rabbahum, yang beribadah, yang berdakwah kepada Tuhan mereka setiap bil ghadati wal 'ashi, setiap pagi dan setiap petang. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan semata-mata keridaan Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau berpaling daripada mereka. Maknanya kau nak kena berjamaah. Ini yang tadi lah, solat berjamaah ni. Jangan apa? Jangan macam Tuan Haji Tarikh sebut, jangan fikir solat sendiri aja kan. Solatlah berjamaah. Okey. Ala kulli hal. Syirik kecil. Ini riak ni adalah syirik kecil. Syirik ni apa? Menduakan Allah. Itu asal makna. Riak ini kita menduakan Allah sebab saya tak nak tulis banyak-banyak nanti Cik Zarida dan Tuan Haji Rahim makan. Tak apa. Oh, ini pun amal. Amal yang kalau gitu nak kena tunggu orang semua habis balik semua tau. Jadi takut. Okey. Amal amal kita ni, amal manusia ni amal amal kita sedia maklum apa yang kita buat. Kalau cakap, apa yang kita cakap dan sebagainya. Sepatutnya amal kita ini menuju kepada Allah. Kita buat kerana Allah. Tapi apabila kita buat mengharapkan, patutnya turiduna wajhah. Apa yuriduna wajhah? Mereka ini mengharapkan keredaan Allah. Wala ta'du, kita balik kepada ayat berapa surah Al-Kahfi ni tadi. Wala ta'du aynaka turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau, sebagian ulama mengatakan ta'du aynak, jangan engkau kelipkan matamu. Maknanya jangan sikit pun tak bersama dengan mereka, tapi melihat kepada turidu zinatal hayatid dunya, mengharapkan perhiasan hidup dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi mengikut orang-orang ini. Kesimpulannya, amal kita kalau tidak ditujukan kepada Allah, mencari keredaan Allah, so kita akan berusaha untuk mencari lain. Kalau dalam tadi tu mengharapkan pangkat, mengharapkan apa, itu jadi syirik. Menduakan Allah dengan yang lain. Itu jadi syirik.
Baginda menjawab, riak. Berkata di hari kiamat ketika membalas amal hamba-hambanya, pergilah pada yang kamu berbuat riak di dunia dan perhatikanlah apa yang kamu mendapatkan balasannya. Kita semua akan kembali kepada Allah, tapi dengan membawa amalan yang kita tunjuk-tunjuk beralaskan riak, takbur dan sebagainya, sum'ah dan sebagainya. Satu lagi perkataan sum'ah. Ni dialog dua orang. 7 masjid kat Jawa Tengah tu aku yang wakaf. Si dia ni balas, atau aku dulu pernah kerja jadi noja kat Masjid Jabarut. Ya? Persoalannya riak kah? Siapa di antara mereka ni riak? Dua-dua. Okay. Ada yang tak bersependapat dengan Puan Sri Syehidah? Dua-dua. Haji Rahim sependapat. Okey, kalau kita katakan dua-dua, yang si Fulan 7 masjid kat Jawa Tengah tu aku yang wakaf. Di mana dia punya riak dia? Yang atau aku dulu pernah jadi noja kat Masjid Jabarut pun dikatakan riak juga. Kat mana riak si cucu ni? Kata-kata dia. Okay. Yang ini pun kata-kata dia. So, kata-kata dia boleh ditafsirkan sebagai riak. Memanglah sumbangan dia ni lagi besar. Jawa Tengah 7 masjid pula. Yang ini bukan dia, atau dia. Yang masjid tu pula kat Jabarut. Cuma setakat jadi noja saja. Oh, ujub je. Oh, dah bukan takbur, bukan riak Ya ke? Kita masih ingat surah Syams? Ni memang tak ada dalam soft copy maupun hard copy. Tak ada. Masih ingat surah Syams? Lepas kita ambil bab ni, tak makan tak lalu manusia ini ada jasad dan ada roh. Dan kita pun tak nak perkatakan tentang jasad dari dalam surah Syams pun yang lepas kita. Yang ini kita lihat para ulama menafsirkan roh ini sama ada ia dinamakan sebagai apa dia? Akal ataupun hati ataupun nafsu. Masing-masing baik akal berperanan untuk berfikir, sedangkan hati function ataupun peranannya adalah untuk berperasaan dan nafsu adalah untuk bersemangat, berkehendak. Apa kena-mengenanya? Yang menentukan riak ini dia. Dispat. Walaupun yang dicakap tadi, aku wakafkan 7 masjid. Atau aku yang jadi noja kat Masjid Jabarut. Yang cakap. Tapi yang Allah ni tentukan adalah kerana roh dia. Sebab itu, bila orang macam tadi tu, dia dalam perbualan dia, aku telah bina 7 masjid dekat Jawa Tengah. Kalau informasi sharing dia itu akhirnya boleh menyebabkan dia jadi riak, dia akan hindari.
Hindari. Dia takkan cakap. Lebih-lebih lagi kalau dia kenal orang yang diajak bicara, orangnya jenis baru atuk dia punya cerita, baru masjid kat Jabarut punya cerita, dia dah sebut-sebut. Baik, aku jangan sebutlah. Selamatkan aku, selamatkan kawan aku. Biar kita minum kopi, sembang-sembang. Tadi. Isu lain. So, surah Asy-Syams sini, maknanya, jiwa kita ni, roh kita ni, itu yang menentukan riya ataupun tidak. Punca ni tadi tidak ikhlas. Ikhlas bukan kerja jasad. Ikhlas adalah kerja roh. Ini satu. Kedua, kita masih ingat lagi kalau Cik Ida baru melaluinya lah. Sebab beliau join kelas lepas ni kan. Isti'azah. Kenapa kita perlu mohon perlindungan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita perlu mohon perlindungan? Sebab pertamanya adalah kita terdedah dengan bahaya. Masih ingat lagi waktu kita melaluinya? Lama. Tapi ini tak silap masa kita kat Kasim. Ke Kubur Kasim. Mas 5 minit Ustaz, insyaAllah. Antara bahaya yang terdedah bukan setakat kita ini tidak sedar, rupanya makanan yang aku makan rupanya akhirnya boleh menyebabkan aku ni kena penyakit ni Rupanya aku sedap-sedap minum air sirap manis, limau sirap dan sebagainya, limau manis lebih, rupanya akhirnya menyebabkan aku ni terkena terdedah dengan bahaya. Bukan sekadar itu, bahaya jiwa kita. Bahaya jiwa kita. Tadi kalau slide tadi, roh jasad dengan roh. Takut begitu. Takut bila kita cakap mungkin tak ada apa-apa. Tapi bila si fulan ini yang kata atuk dia kerja kat masjid kat Jabarut ni, dia sentuh. 7 masjid kau bikin kat Jawa Tengah. Bagus Itu bila dah ada terasa, yes. Ujub dah masuk. Ujub dah masuk. Si syaitan bin iblis ni, dia terus menggoda, up sikit lah, pergi takbur, up lagi sikit, akhirnya 7 masjid. Sebab itu kau tolong sampaikan, bagi tahu dah. Lihat. Kita ledah berbahaya. Termasuk bahaya jiwa kita sendiri. Kan Nabi pernah bersabda, pulang daripada perang Badar, riwayat yang masyhur kan, pulang daripada perang Badar, letak senjata, Nabi kata kita pulang daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Para sahabat perang Badar 313 atau 314 dapat menewaskan 1,000 askar musuh. Peperangan pertama yang kita hadapi, Nabi kata perang kecil. Perang besar tu macam mana? Sahabat tanya. So Nabi kata apa? Jihadun nafs. Peperangan melawan hawa nafsu. Itu hawa nafsu ni. Takut dia jadi bermain di hati, terus melekat kat minda dan sebagainya. Kita pernah ambil ni. Sebab itu kita perlu sentiasa mohon perlindungan. Termasuk mohon perlindungan apa? Bukan dari bahaya. Termasuk perlindungan dari bahaya jiwa kita sendiri. Kan ada doanya. Minta mohon supaya kita ini, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Doa ni doa favorite Ustaz Abdullah.
La taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini akbara hammina, iaitu sesuatu kesungguhan yang besar untuk kita. Kita tujukan apa-apa semua untuk ni. Wala mablagha ilmina, dan juga bukan matlamat ilmu yang kita belajar untuk dunia semata-mata, dan seterusnya lah, kan, dalam hadis tu. Kita boleh kalau nak dapat dua, sama ada jumpa Ustaz Abdullah apa doanya, ataupun jumpa Ustaz Google, antara dua itu. Sebab itu kita diperintahkan untuk a'udzu, aku mohon perlindungan, sentiasa berlindung. Ini pernah kita ambil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bermaksud aku sentiasa. Jadi kita takut-takut musuh kita ni bukan yang ada kat luar, tapi musuh kita ini yang ada kat dalam, yang mengganggu gugat amal kita, yang boleh merosakkan. Ini belum lagi orang yang kata Nabi datang dengan bawa pahala solatnya banyak, pahala zakatnya banyak, tapi dia menjadi muflis. Ini belum lagi. Itu kata orang, cemoh orang, itu penyakit lagi teruk tu. Dia bukan setakat rasa aku bagus, ujub, rasa takbur, dan dia tunjuk-tunjuk, malah dia pandang orang ni, you are nothing lah, babe. Kau tak ada apa-apa lah. Kau kalau compare dengan aku, kau tahu aku diciptakan daripada apa? Kau diciptakan, dibikin daripada apa? Kau tak tahu. Kau daripada recycle plastik, kau tahu tak? Umpamanya. So, inilah. Ini ada dalam slide Sayyidina Ali. Orang-orang yang riak bila beramal, malas jika sendirian. Ini macam tadi lah, orang tak nak salat berjamaah ni kan, takut. Memang, tapi mungkin akan jadi malas. Rajin jika di hadapan orang. Ini alasan dia lah. Sebab itu aku tak nak solat berjamaah. Semakin gairah bila dipuji, semakin berkurang bila dicela. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Wa yamna'u dal ma'ud. InsyaAllah kita sambunglah minggu depan dengan izin Allah, ayat ke-7, ayat terakhir, insyaAllah. InsyaAllah. So, itulah bahayanya riak. Kalau kita dapat ini. Semua dia akan kembali kepada proses. Sebab itulah, teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, pertamanya, kita jangan marahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Kalau Allah uji kita, jangan salahkan orang lain. Adakah aku seorang ustaz? Haji Sari dulu pernah belajar daripada aku, sekarang dia maki hamun aku. Umpama contoh, ini contoh. Alhamdulillah tak berlaku, dan mudah-mudahan tak berlaku. InsyaAllah. Dia baik, insyaAllah. Macam dia. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan Allah, jangan ini, jangan blame orang. Kadang-kadang Allah nak menyedarkan kita untuk tidak riak, tidak ujub, tidak takbur. Ini manusia orang tu lah. Melalui kesukaran-kesukaran, kepayahan-kepayahan hidup yang kita lalui. Sebab kalau tidak, takut-takut kita tak, amalan kita tak ikhlas, kita tak rasa. Tapi akhirnya membuahkan kepada ujub tanpa kita sadari. Akhirnya bertakbur, akhirnya membawa kepada riak. Sebelum itu semua tu, akibat-akibat tu semua, Allah dah datangkan, umpamanya satu ujian kepada kita.
reflektkan selalu muhasabah diri. Muhasabah diri. InsyaAllah. Baiklah teman-teman, sebelum kita bersurai, ajar itu. Okey. Bagus ni. Ustazah Dasuki. Okey. Dalam ceramah Ustaz Ahmad Dasuki, beliau ada menyebutkan untuk mengelakkan rasa bangga dalam diri kita, selalulah kita menyebut perkataan ini, iaitu hadza min fadlillah atau hadza min fadli rabbi. Hadza min kedai makan banyak. Hadza min fadlillah. Kereta pun kereta yang mewah kan. Hadza min fadli rabbi, dekat stiker. Minta maaf kalau ada ni contoh je. Itu pun boleh balik kepada ujub, boleh balik kepada syukur, akhirnya balik kepada jiwa kita sendiri, hati kita sendiri. Dia nak menerapkan rasa syukurnya tu, dia taruh stiker tu, hadza min fadli rabbi. Yes. Takkanlah Nabi Allah Sulaiman mengatakan demikian kalau ia terkait dengan ujub, kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Untuk aku beramal soleh yang engkau redai. InsyaAllah. Takut-takut amal soleh kita sangka. Syukran Haji Aidun. Syukran Ustaz Haji Dasuki, Haji Ahmad Dasuki, perkongsian. Ada yang lain insyaAllah? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Terima kasih di atas kesudian bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ayat terakhir insyaAllah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahanlah kita, saya rasa bagi kita, pandangan saya lah, bagi kita ni alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah yang Allah telah memilih kita dalam kalangan orang-orang yang bukan memikirkan amal dengan tak amal, tapi kita dah dalam golongan orang yang beramal. Cuma inilah bahaya-bahaya dalam amal ni yang nak kita sentiasa jaga, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, kita akhiri insyaAllah dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian, insyaAllah.